Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Macam kita nak start. So korang komen lah kat bawah dulu pendapat korang pasal game ni. Sebab aku akan start video ni dengan macam ni je lah. Tepukan yang meroket tu diri aku sendiri. Aku tahu alright. Aku tahu nak cakap dengan korang ni kan. Kau pergi balik 2 video ke 3 video lepas yang aku buat prediction EPL Game Week 1 kan? And first prediction of course Arsenal punya game pertama. Walaupun aku predict 10 game kan EPL. Aku cakap apa guys? 2-0. And aku macam tak tahu meroket ke tak tiba-tiba. Aku jujur. Aku call Arteta, aku cakap aku dah predict 2-0, jangan malu aku. Tu lah 2-0 tu kan. Tapi kan 2-0 alright lagi. Banyak benda kita kena sembang masa game. Tapi aku nak cakap satu benda. Kau tahu tak boleh belah tu sebenarnya. Dalam video yang aku prediction tu, ada boleh orang komen, so kau mepet daripada negara mana? Asal Liverpool concede gol, MC concede gol, Arsenal tak concede gol. Kau duduk daripada negara mana? Semalam lah. Tadi berapa gol? 2-0 kan? Logik dah sikit. Kau ingat aku apa? Bila aku predict, kita tengoklah lawan siapa. Bukannya aku bias kat Arsenal. Oh Arsenal tak skor gol, aku nak jadi peminat setia Arsenal. Aku jet dibalik korang. Kalau contohlah Arsenal Barca ke, Arsenal lawan tim roket-roket Liverpool City, aku boleh lah. Kita bukannya macam Arsenal je tak concede gol. Adik-beradik kau. Aduh yai. Yang komen memang masak air. Macam mana? Aku komen MC concede, aku komen siapa Liverpool concede. Sebab aku tengok siapa, aku tengok Mitrovic skor banyak. Aku cakap macam tu. Tapi tak tahu lah, mungkin aku salah. Tapi maksudnya macam tak masuk air siap kau punya komen tu. Ada jumpa aku depan-depan je adik-adik dah, right? So semalam punya game, tadi punya game, right? Selalu lah, so start season memang Arsenal akan start luar kan. Banyak gila benda kena sembang. First and foremost, paling obvious man of the match, William Saliba. Dah lama dah mat aku tunggu dia ni punya debut. Arsenal memang perlukan center back yang 6 kaki 3, 6 kaki 2 yang ada stature, yang macam pada jauh aku tengok defender akan takut dengan dia punya presence dari segi physicality je. And Arsenal memang dah lama tak defender yang macam tu. Macam sebelum ni pun, sekarang ni macam Gabriel pun pendek sikit, 6 kaki 2 tapi still tinggi. But dia seorang Ben White macam agak pendek bawah 6 kaki kan. But kita nampak apa guys, kita nampak semalam partnership boleh katakan solid gila. Tapi Saliba memang sangat-sangat like, dia macam lagi nampak menyelah daripada Gabriel. Macam dia macam bola ada sekali tu Anderson. By the way, Anderson defender kedua terbaik of the game bagi aku main untuk Palace tu. Dia ping ball over the top. Lepas tu cara Saliba hold ataupun kira handle the pressure masa dengan Edward tak silap aku, yang dia try just screen Edward, tolak Edward ke tepi tu pun nampak macam solid gila. Macam keras lah. Maybe lawan yang striker yang lagi beroket macam Haaland, kita akan nampak betul-betul dia alright. Tapi still 21 tahun. And ramai orang cakap keputusan Arteta kenapa bagi dia caw. Memang aku rasa keputusan yang betul lah. Memang bagi tahu aku macam ni je lah. Sebelum ni dalam EPL, striker mana je yang umur defender mana je yang umur 19, 18 yang boleh perform gila meroket dekat EPL? Center back. Memang aku rasa tak ada tu. Aku jam otak aku memang ada, tapi yang macam betul-betul meroket selalu winger, upcoming youngster, midfielder, winger, striker yang betul-betul muda. Tapi defender memang susah. Sebab defense perlukan experience, physicality, mentality, kena kuat. Banyak lah dari segi attributes yang orang kena meroket. Kena ada resilience. And sebab tu aku saat kita faham benda tu. Ini budak yang banyak cakap, so dia bagi caw lu, kau pergi develop diri kau kat league yang memang susah agak, tapi tak susah dari segi physicality macam Premier League. And bila kau dah sedia, nampak gaya lah macam dah sedia. Last season balik, lepas loan, tak sedia guys, loan sikit lagi. Muka saya yang bijak, so syarat ke Arteta. Tapi awal lagi untuk kita cakap apa, aku cakap ni berdasarkan game tadi dan juga game-game dalam pre-season lah. And aku nak komen kat pendapat korang kat bawah, siapa korang punya player of the man of the match, sorry kan. And aku sebenarnya dah masukkan William Saliba dalam FPL aku, Fantasy Premier League. Lepas tu last minute aku keluarkan dia. tak aku punya taktik aku tak bagi korang taktik awal. Aku bagi korang taktik, nak bagi korang ke taktik FPL aku. Tak apalah, aku bagi lah satu. FPL bagi aku aku punya take, kalau macam player defender lari pada topi aku macam akan pilih wingback macam defender aku semua wingback. Sebab macam mula aku tak ada center back, betul aku fikir logik macam, sebab kalau wingback dia akan selalu ada kebarakalan tinggi untuk assist kan. And kalau clean sheet diorang dapat points macam diorang clean sheet. Tapi at the same time kalau diorang assist, point clean sheet, point assist. Faham? Macam defender center back jarang assist, so macam rugi lah bagi aku lah. Betul aku keluarkan dia, tapi kalau aku masukkan dia mungkin dia dapat tinggi points aku. Tapi tak apa,
We move guys, we move. Game week 1 tak habis lagi. Sekarang kedudukan aku nombor 38. Siapa nak masuk dalam Premier League, aku punya fantasy code dia dekat bawah, right? Okay, so kita nak cakap pasal game ni. Apa yang paling obvious sekali. Okay, first 30 minit 20 ke 30 minit bagi aku, Arsenal start the game macam Liverpool MC, mat control the game, control possession on front of the foot and create banyak gila chance. Aku rasa kalau Arsenal concede finish semua chance dengan meroket 3 gol 4 gol dah settle lah. Tapi aku rasa Arsenal, Arteta memang dah plan dengan budak-budak dia macam ni. Memang sengaja lah, and nampak dari segi kematangan permainan bila main away. Sebab aku tengok Arsenal, kalau kau fans Arsenal kau akan tahu lah, Palace ni aku rasa MC mesti boleh relate. Crystal Palace adalah satu team yang mana bila kau lawan dia, kau tak boleh nak main-main tu. Sebab dia ada team yang macam orang panggil boogie team. Team yang bukan top team dari segi macam top 6 ke apa, tapi dia memang akan sentiasa draw atau kalah. Dia orang akan memang perform gila dengan big 6, tapi bila lawan dengan team lain akan tercedok. Itulah Palace. And berapa season dah, aku rasa 3-4 season bila lawan dengan Crystal Palace away je apa. Macam last season lah aku bagi contoh. Dah lah masa last season punya game tu, game pertama aku nak review channel bola ni baru start. Aku nak review punya lah, hype gila lah, kena tiba-tiba gol sama maklumat. Tapi nak buat macam ni benda-benda jadi. And nampak ada segi last season mentality memang tak on point. Bila kena pressure gila dengan Palace, terciduk 3 gol terus. Tapi season ni so far lah permulaan, kita nampak macam 5 game pertama ni aku harap at least dapat menang 3 ke 4 game lah. Draw 1 ke 2 pun ok lah. And aku dah plan game ni akan drop points sebenarnya. Kalau aku drop points pun, sebab lepas ni lawan Fulham, Leicester kan. Lepas tu so aku fikir macam tu lah. Tapi nampak so far memang cara diorang handle game alright. Nampak aku rasa minit Arteta punya plan, start the game strong, try at least dapat 1 gol. Memang dia dapat 1 gol. Shout out kat Zinchenko punya dia masukkan balik bola dekat dengan gol balik. Dah control the game, score. And disebabkan main away tau ni, aku rasa ni memang plan diorang main away. Lepas score macam slowly sit deep balik, bagi Palace dapat keselesaan on the ball and berusaha. Sebab diorang perlukan gol, diorang akan berusaha. Bila diorang tengah berusaha gila-gila and diorang selepas, kita counter gila-gila kau. And tapi kesilapan ni nampak bila si counter Arsenal tak macam kesisan sangat. Macam Martinelli ada miss big chance semua kan. Tapi nampak plan tu and berjaya. Second half je aku rasa macam agak sikit Arsenal lah, macam shaky dari segi possession control. But dari segi defense memang solid mat. Tapi ada 2-3 chance yang aku rasa chance Palace tu lagi meroket yang membuatkan akan gol daripada chance Arsenal lah. Tu je lah aku rasa yang agak mengusingkan keadaan. Tapi alhamdulillah Arsenal dapat keep a clean sheet and perform solidly lah. Shout out kat Saka buat dia punya confidence untuk guna kaki kanan dia cross, memang meroket guys. And aku rasa game ni macam another shout out aku nak bagi kat Ben White guys. Ben White cara dia handle Zaha, aku jujur Ben White agak shaky lah dia nak handle Zaha dapat kat kuning bagai. Tapi cara dia handle Zaha sebagai seorang center back yang main kat right back, berkesisan tu. Serius. Aku tak expect dia boleh compete Zaha dari segi speed. Memang dia tak selaju, tapi maksudnya cara dia dapat head start tu, so that dia tahu kalau Zaha nak lari lepas dia macam boleh agak-agak. So nampak benda tu dari segi untuk orang yang center back memang roket. Selalu right back je yang pandai buat macam tu. Sebab tu right back pula kena ada stamina kan, nak kena naik turun. Mamat ni handle so well lah. Sebab tu lah aku rasa Arsenal tak cuba untuk sign right back pengganti. And dia ni adalah memang akan main right back banyak gila game season ni, sebab adanya Saliba. And Saliba pun akan susah untuk kau bench. So Saliba pun akan nak main. And Ben White pun boleh main role ni. And Tomiyasu kita akan tunggu fit. Kalau fit maybe Ben White akan bench aku rasa. Serius Saliba on point. Adapun kalau Gabriel off form, Saliba akan main dengan Ben White. Tapi aku tak rasa lah, sebab Gabriel memang antara player yang asalnya konsisten. Tu je lah aku nak cakap pasal game ni. Jesus memang sharp gila mat. Aku rasa defender, perbezaan kali ni nampak defender tu macam takut sikit lah. Defense bukan takut terkencing, bukan takut macam tu right. Takut yang masuk aku macam diorang macam sentiasa aware dengan kelajuan Jesus dan pressing Jesus. Bila Jesus macam bola 50-50 kan, bola 50-50. Lepas tu bila Arsenal on the ball, pressing Arsenal, counter pressing pun sama. Top front 3 meroket. Aku Odegaard off gila hari ni dari segi creativity, tapi dari segi pressing tip top, hard work memang meroket. Sebab dia tahu kalau off form, Fabio Vieira fit je memang akan masuk. So dia kena sentiasa on point dari segi mental lah. Tapi nampak lah, memang lah ada setengah hari kau takkan perform dari segi meroket kan. Tapi kau kena tunjuk kau ni berusaha sungguh-sungguh ke Arteta. So kita akan takkan terus pergi kepada apa orang panggil ratings lah untuk Arsenal lah. Sebab Arsenal play je aku akan buat rating. Review team lain buat review, tapi aku tak buat rating lah sebab aku tak berapa in tune sangat dengan tim lain. Tim ni je interestingly enough. And kalau dah subscribe lama, korang tahu aku punya cara aku review game lah. So kita start dengan Ramsdale. Aku bagi 9/10 sebab clean sheet mat. And bukan clean sheet besar-besar mat guys. Aku rasa korang bakal setuju sebab clean sheet dia ni clean sheet penentu game. Yang mana chance Edward yang tanduk tu
point blank save man. Kau ada kosong 77 saat untuk react, and dia boleh react. So memang rocket. So aku tahu dia tahu kalau dia tak perform, Matt Turner akan caw. Sebab macam mana Leno main perform gila, taklah perform konsisten lah. And Ramsdale masuk je design, pump terus digantikan dengan serta-merta Matt. And dia tahu maybe juga boleh jadi kat benda sama kat dia kat Matt Turner masuk dan digantikan serta-merta. Alright. Tapi Ramsdale takkan main masuk air mat. World Cup dia dekat, dia ni akan compete untuk Pickford. And aku percaya je aku tak akan mustahil kalau dia dapat number 1 untuk England. Serius aku cakap. Sebab Everton defend dia masuk air kat, tapi agak macam disrespect asyik kalau drop Jordan Pickford dengan performance dia masa World Cup baru ni. Tapi yelah, tak mustahil lah masuk. Aku tu apa aku cuba sampaikan. Kita kena right back Ben White handle Zaha intensely perfect, walaupun kena yellow card tapi tak kena red card sebab dia pandai jaga composure diri dia. So kat dia pun aku bagi 8/10. Kenapa Yusof? Kenapa dia tak dapat 9 Yusof? Sebab game winning punya save takkan nak samakan dengan performance Ben White. Alright. Saliba lain lah, 9/10 composure. Dia punya leadership kat belakang tu. First game dalam EPL, physicality EPL. Handle Edward, Ayu, Zaha perfectly guys. Dengan ping ball ball playing defender dia yang Rocket Anderson tu easy. Alright, lepas tu kita ada yang tu Gabriel pun alright lah 8/10 tapi tak segempak Gabriel, tak semenyelah Saliba and Zinchenko obviously with the assist. First game juga nampak walaupun kena sub dengan Tierney sebab nak save dia, takut injet ke apa, and bagi Tierney match fitness juga, and aku akan bagi dia 9/10 juga for the assist. Xhaka Partey, bagi aku Xhaka lagi meroket game ni, but Xhaka macam biasa sloppy, aku kena yellow card and mungkin juga boleh kena red card, tapi aku shout out kat dia sebab dia berjaya kawal dia punya logik otak dia, boleh fikir secara logik game ni kan, and sebabkan tu aku bagi 8, Partey aku bagi 7.5/10. And then to Odegaard agak meh, tapi dia punya intensity of the hard work rate tak dapat disangkal lagi dengan pressing dia, so dia tak akan di drop apa percaya cakap aku, dia nombor 7/10. Saka with the assist 8/10 macam biasa. Dia macam agak tak clinical, tapi disebabkan dia punya assist untuk on goal tu aku bagi dia, walaupun tak dikira assist tapi bagi aku assist lah, so aku akan bagi dia 8/10. Korang boleh komen kat bawah pendapat korang ratings, and korang malah nak komen rating, just komen siapa yang paling menyelah. Aku nak tahu pendapat korang untuk game ni lah, walaupun aku tahu majoriti aku komen Saliba. And belah kiri Martinelli 9/10 for the goal. Macam biasa hard work, Martinelli tak akan pernah disangkali lagi lah, and dia tak score sangat, tak score pun konsisten pre-season, tapi nampak bila game penuh dengan high risk, high reward, perform. Jesus first game aku bagi 7.5/10 sebab hard work dia apa, tapi dia punya clinicality agak membeta, and aku pilih dia dalam FPL aku, and kau tak score. Sampai hati kau, aku dah percayakan kau dalam Fantasy Premier League aku tak score. Tak apa, sebab kau tu 7.5/10. Arteta macam biasa tak ada buat kesilapan obvious dari segi pemilihan ke apa, so aku akan bagi dia 9/10. Guys, kau boleh komen kat bawah apa punya korang punya pendapat tentang game ni. This is the start of Premier League, and guys, prediction awal korang, lepas korang komen tu, prediction awal korang Arsenal berapa season ni guys?